Bilangan bab 14. Maka berteriaklah seluruh umat dengan suara yang nyaring, dan pada malam itu umat itu menangis. Seluruh orang Israel, yaitu seluruh umat itu, bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun, lalu berkata kepada mereka, "Kalau sahaja kami mati di tanah Mesir, kalau sahaja kami mati di gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Kemudian mereka pun berkata antara satu sama lain, "Ayo kita angkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu Musa dan Harun menyembamkan muka mereka ke bumi di depan seluruh kalangan umat Israel yang berkumpul di sana. Yosua anak Nun dan Kaleb anak Yefune, yang termasuk antara orang yang mengintip negeri itu, mengoyakkan pakaian mereka sendiri dan berkata kepada seluruh kalangan umat Israel, "Tersangat baiknya negeri yang kami lalui untuk diintai itu. Jika Tuhan berkenan kepada kita, tentu Dia akan membawa kita masuk ke negeri itu, serta mengurniai kita sebuah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya janganlah derhaka terhadap Tuhan, dan janganlah kamu takut kepada rakyat negeri itu, karena mereka itu betapa mudah kita gempurkan. Pelindung mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut kepada mereka." Tetapi seluruh umat itu mengancam akan merejam kedua-duanya dengan batu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan di hadapan seluruh orang Israel. Firman Tuhan kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mahu percaya kepadaku? Padahal segala tanda ajaib sudah kulakukan dalam kalangan mereka. Aku akan mengazabkan mereka dengan wabak penyakit dan melenyapkan mereka, tetapi kamu akan kubuat untuk menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Kata Musa kepada Tuhan, "Jika hal itu didengar orang Mesir, padahal dengan kuasamu telah kau bawa bangsa ini keluar daripada kalangan mereka, maka tentunya mereka akan menceritakan hal itu kepada penduduk negeri ini. Penduduk negeri ini telah mendengar bahawa Engkau, ya Tuhan, hadir di tengah-tengah bangsa ini. Kerana Engkau, ya Tuhan, tampak nyata di hadapan mereka melalui awan-Mu yang berdiri di atas mereka. Dalam tiang awan, Engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dalam tiang api pada malam hari. Jika Engkau melenyapkan seluruh bangsa ini, maka bangsa-bangsa yang telah mendengar kabar kemasyhuran tentang-Mu akan berkata, kerana Tuhan tidak sanggup membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Dia membunuh mereka di gurun. Jadi sekarang agungkanlah kuasa Tuhan seperti yang telah kau firmankan. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Dia mengampunkan kesalahan serta pelanggaran, meski sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah daripada hukuman, dan membalas kesalahan ayah kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Semoga Engkau ampun kesalahan bangsa ini selaras dengan kasih-Mu yang besar, sebagaimana Engkau telah mengampuni bangsa ini sejak dari Mesir lagi sampai sekarang ini." Firman Tuhan, "Aku telah mengampuni mereka sebagaimana permintaan-Mu itu. Namun demikian, demi Aku yang hidup dan demi kemuliaan Tuhan yang memenuhi seluruh bumi, sesungguhnya semua orang yang telah melihat kemuliaan-Ku dan tanda-tanda ajaib yang Kuadakan di Mesir serta di gurun, tetapi masih juga menguji Aku sampai 10 kali dan tidak mahu mematuhiku, sekali-kali tidak akan melihat negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista Aku tidak akan melihat negeri itu. Tetapi hamba-Ku Kaleb,
kerana jiwa lain yang ada padanya dan dia mengikut aku sepenuhnya, maka akan kubawa dia masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan tinggal di lembah-lembah. Oleh sebab itu, berbaliklah esok dan berangkatlah ke gurun melalui jalan menuju ke Laut Merah. Tuhan berfirman lagi kepada Musa dan Harun, Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut terhadap aku? Telah kudengar pelbagai sungutan yang dilontarkan orang Israel kepadaku. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, seperti yang kamu ucapkan di hadiratku, begitulah akan kulakukan terhadapmu. Di gurun ini akan bergelimpangan mayat-mayatmu, yaitu semua orang berumur 20 tahun ke atas yang telah dihitung dan yang bersungut-sungut terhadapku. Tiada seorang pun daripada kamu akan masuk ke negeri yang telah kujanjikan dengan bersumpah untuk kamu diami, kecuali Kaleb anak Yefune dan Yosua anak Nun. Anak-anakmu lah yang kamu katakan akan menjadi tawanan, yang akan kubawa masuk. Mereka akan menikmati negeri yang kamu tolak itu. Akan tetapi bagi kamu, mayat-mayatmu akan bergelimpangan di gurun ini. Anak-anakmu akan menjadi gembala di gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung kesalahan akibat kekufuran kamu, sampai mayat-mayatmu habis di gurun. Selaras dengan jumlah hari kamu mengintip negeri itu, yaitu 40 hari, demikianlah 40 tahun lamanya kamu akan menanggung kesalahanmu itu. 1 tahun dihitung menggantikan 1 hari. Kamu akan tahu bagaimana rasanya jika aku menentang kamu. Aku Tuhan telah berfirman, sesungguhnya hal itu akan kulakukan terhadap seluruh umat yang jahat ini, yang telah bermuafakat untuk melawan aku. Di gurun ini mereka akan habis, dan di sini juga mereka akan mati. Orang yang telah diutus Musa mengintip negeri itu, namun kembali dengan menyampaikan laporan buruk mengenai negeri itu, sehingga seluruh umat bersungut-sungut kepada Musa, mati terkena wabak di hadapan Tuhan. Daripada mereka yang pergi mengintip negeri itu, hanya Yosua anak Nun dan Kaleb anak Yefune yang terus hidup. Ketika Musa menyampaikan firman ini kepada seluruh orang Israel, amat berdukalah umat itu. Mereka bangun pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung dan berkata, Memang kami telah berdosa. Sekarang kami hendak maju ke tempat yang difirmankan Tuhan. Tetapi kata Musa, Mengapakah kamu mahu melanggar firman Tuhan? Kamu tidak akan berhasil. Jangan maju, kerana Tuhan tidak menyertaimu. Jangan sampai kamu dikalahkan musuhmu, kerana orang Amalek dan Bani Kanaan ada di sana di depanmu. Kamu akan tewas oleh pedang, kerana kamu telah berpaling daripada Tuhan. Maka Tuhan tidak mahu menyertai kamu. Meskipun begitu, mereka tetap bertekad untuk naik ke puncak gunung itu. Padahal tabut perjanjian Tuhan dan juga Musa tidak berganjak dari tengah-tengah perkemahan. Maka orang Amalek dan Bani Kanaan yang tinggal di pergunungan itu turun menyerbu mereka dan mengejar mereka sampai ke Horma. Bilangan bab 15. Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai di negeri yang akan kukurniakan kepadamu sebagai tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban kepada Tuhan daripada kawanan lembu atau kawanan domba, yakni sebagai korban bakaran ataupun korban sembelihan yang keharumannya diredai Tuhan, sama ada untuk membayar nazar khusus, untuk korban sukarela atau korban pada hari-hari perayaan tertentu,
maka hendaklah orang yang membawa persembahannya itu mempersembahkan kepada Tuhan persembahan bahan makanan berupa 1/10 eva tepung terbaik yang dicampurkan dengan 1/4 hin minyak zaitun. Persembahkanlah juga 1/4 hin air anggur sebagai persembahan minuman bersama-sama korban bakaran atau korban sembelihan itu untuk setiap seekor anak domba korban. Jika korbanmu berupa seekor domba jantan, persembahkanlah persembahan bahan makanan daripada 2/10 eva tepung terbaik yang dicampurkan dengan 1/3 hin minyak zaitun, dan persembahan minuman berupa 1/3 hin air anggur sehingga keharumannya diredai Tuhan. Apabila kamu menyediakan seekor lembu jantan muda, baik sebagai korban bakaran maupun korban sembelihan untuk membayar sesuatu nazar khusus, atau sebagai korban kedamaian yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka bersama dengan lembu jantan muda itu, bawalah persembahan bahan makanan daripada 3/10 eva tepung terbaik yang dicampurkan dengan 1/2 hin minyak zaitun, dan persembahan minuman berupa 1/2 hin air anggur untuk menjadi korban bakaran sehingga keharumannya diredai Tuhan. Hendaklah dilakukan sedemikian untuk setiap ekor lembu atau domba jantan, setiap ekor anak domba atau kambing. Berapa banyak pun jumlah ternakan yang kamu sediakan, hendaklah kamu lakukan sedemikian juga untuk setiap ekornya. Hendaklah setiap orang warga asli melakukan hal ini dengan cara demikian pada waktu dia mempersembahkan korban bakaran yang keharumannya diredai Tuhan. Jika seorang pendatang yang tinggal dalam kalangan kamu, atau sesiapa sahaja yang menetap turun-temurun dalam kalangan kamu hendak mempersembahkan korban bakaran, yaitu korban yang keharumannya diredai Tuhan, maka hendaklah dia melakukannya sebagaimana yang kamu lakukan. Satu ketetapan berkuat kuasa atas seluruh jemaah itu, baik bagi kamu maupun bagi pendatang yang tinggal dalam kalangan kamu. Dan ketetapan itu berkuat kuasa untuk seterusnya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan juga pendatang-pendatang itu sama di hadapan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan berkuat kuasa, baik bagi kamu maupun bagi pendatang yang tinggal dalam kalangan kamu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai di negeri tempat aku membawa kamu, dan kamu mulai menikmati hasil negeri itu, maka hendaklah kamu mempersembahkan persembahan khusus kepada Tuhan. Persembahkanlah kuih daripada tepung barli hasil pertama sebagai persembahan khusus, sama halnya seperti persembahan khusus dari tempat pembantingan. Demikian pula lah kamu harus mempersembahkannya. Daripada tepung barli hasil pertama itu, kamu harus mempersembahkan persembahan khusus kepada Tuhan secara berterusan turun-temurun. Jika kamu dengan tidak sengaja lalai mematuhi segala perintah yang difirmankan Tuhan kepada Musa, yaitu segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, sejak Tuhan memerintahkannya sampai kaum keluargamu seterusnya turun-temurun. Dan jika hal itu dilakukan tanpa sengaja dan tanpa pengetahuan kalangan umat, maka hendaklah seluruh umat mempersembahkan seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran, korban yang keharumannya diredai Tuhan, dan juga persembahan bahan makanan dan persembahan minumannya menurut peraturan yang berkuat kuasa, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Hendaklah imam mengadakan pendamaian bagi seluruh kalangan umat Israel
dan mereka akan diampuni, kerana hal itu tidak disengajakan. Di samping itu, mereka juga telah membawa persembahan mereka, yaitu korban bakaran, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dan korban penghapus dosa di hadapan Tuhan, akibat ketidaksengajaan mereka itu. Seluruh kalangan umat Israel akan diampuni, begitu juga pendatang yang tinggal dalam kalangan mereka, kerana mereka melakukannya tanpa sengaja. Jika seorang sahaja yang berbuat dosa tanpa sengaja, maka hendaklah dia mempersembahkan seekor kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Hendaklah imam mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang berbuat dosa tanpa sengaja itu, supaya dengan pendamaian yang diadakan baginya dapatlah dia diampuni. Satu hukum berkuat kuasa bagi orang yang berbuat dosa tanpa sengaja, baik warga asli orang Israel maupun pendatang yang tinggal dalam kalangan kamu. Akan tetapi, jika seseorang baik warga asli maupun pendatang berbuat dosa dengan sengaja, itu berarti dia mencerca Tuhan, dan hendaklah dia disingkirkan daripada kalangan bangsanya. Kerana orang itu telah menghina firman Tuhan dan mengingkari perintahnya, maka hendaklah dia disingkirkan daripada kalangan bangsanya, kesalahannya tertanggung kepada dirinya. Sewaktu orang Israel berada di gurun, mereka mendapati seorang yang sedang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Maka orang yang mendapatinya sedang mengumpulkan kayu bakar itu membawa dia kepada Musa, Harun, dan seluruh umat. Orang itu dimasukkan ke dalam tahanan kerana belum dinyatakan apa yang harus dilakukan terhadapnya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Hendaklah orang itu dihukum mati. Seluruh umat harus merejamnya dengan batu di luar perkemahan." Maka seluruh umat membawa dia keluar perkemahan dan merejamnya dengan batu hingga mati, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, buatlah rumbai-rumbai pada bucu-bucu pakaianmu, dan amalkan itu turun-temurun. Dan letaklah sehelai benang biru pada rumbai-rumbai pada bucu pakaian itu. Rumbai-rumbai itu akan menjadi rambu-rambu peringatan bagimu. Kerana setiap kali kamu melihatnya, kamu akan mengingat segala perintah Tuhan dan melakukannya, sehingga kamu tidak lagi mengikuti keinginan hatimu atau keinginan matamu sendiri, seperti yang biasa kamu lakukan dalam kekufuran kamu. Dengan demikian, kamu dapat mengingat dan melakukan segala perintahku, sehingga kamu menjadi suci bagi Allahmu. Akulah Tuhan, Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan, Allahmu,